Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8. Orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ia mendapat kebaikan. Yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala faqihkan dia di dalam agama. Nabi kita sebut may yuridillahu bihi khairan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendapat kebaikan. Yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammad faqihkan dia dalam perkara agama. Faqihkan dia di dalam perkara agama. Faqihkan maknanya retikan dia perkara agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama ialah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada umat
ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama ialah merupakan satu nikmat yang paling besar yang Allah kurnia untuk umat ini, iaitu umat manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara agama ialah perkara yang diuruskan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, dan juga pewaris Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara agama ialah perkara yang tak boleh direka-reka. Dia ada disiplin dia. Kalau hukumnya haram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hukum haram itu tetap. Perkara yang halal, maka perkara yang halal itu pun tetap. Seperti mana Nabi sebut, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma di antara kedua-duanya ada perkara yang disebut dengan umurun mushtabihat. Perkara yang tidak jelas halal dan tidak jelas haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara itulah yang kita perlu kepada para alim ulama menyelesaikan masalah kita. Di samping para ahli ulama Sayyidina Muhammad, mereka berautoriti untuk menjelaskan hukum halal dan haram, dan mereka juga menanggung amanah untuk menyelesaikan masalah yang tidak jelas, halal ataupun haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah keperluan para ahli ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang awam, orang biasa, kita kerap akan berjumpa dengan perkara-perkara yang kita tertanya-tanya, macam mana hukum dia? Boleh tak boleh? Ni macam mana? Tak tahu. Selagi kita hidup, kita akan jumpa satu demi satu perkara yang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang kita perlu untuk menyelesaikan masalah kita ialah para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para alim ulama ialah merupakan orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pula dalam depan dengan perkara-perkara hukum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh belah dan tak boleh redah. Jadi kita kena berhenti bertanya, boleh tak boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maka ulama lah yang tolong menyelesaikan masalah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana itu situasi para ahli ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka keperluan umat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah menjadikan para ahli ulama ialah rujukan dalam kehidupan. Itu masalah hukum halal dan haram. Masalah kita yang membelit kehidupan rumah tangga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja pun kita perlu kepada ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun bukan masalah hukum, tapi dia perkara agama. Sebab hidup, bila sebut ad-din maknanya cara hidup.
Cara hidup ni sudah pasti cara hidup adalah cara hidup beragama. Cara hidup beragama tak ada dalam agama-agama lain kecuali Islam. Orang putih yang beragama Kristian sebagai contoh, Sayyidina Sayyidina Muhammad, ataupun siapa saja yang beragama Kristian, mereka hanya menetapkan Tuhan, 3 Tuhan, Trinity. Lepas tu urusan kehidupan tak apalah, nak pakai skirt ke, tak pakai baju ke, Sayyidina Sayyidina Muhammad tak pakai tudung ke, tu tak ada dalam maudhu' mereka. Agama Buddha pun tak ada, agama pun tak ada. Yang ada hanya dalam Islam saja, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Di atas situasi yang macam tu, maka para ahli ulama mereka mesti berkemampuan untuk menyelesaikan masalah umat. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, apa masalah orang, perkara itu diselesaikan oleh para ahli ulama. Sebab pandangan-pandangan mereka ialah pandangan agama. Nabi kita SAW selama 23 tahun Nabi kita hidup, semuanya ialah meletakkan bagaimana cara hidup seseorang itu di dalam dia beragama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan nak buat apa, kita kena tanya ulama. Pandangan Tok Guru macam mana? Contohnya Sayyidina Muhammad, saya nak buat rumah atas tapak sekian-sekian ni. Contohnya, saya nak buat macam mana? Saya nak mula macam mana? Kata Tok Guru Sayyidina Muhammad, tanah beli dah. Sayyidina nak buat rumah lah, InsyaAllah Tok Guru. Macam ni, hari Jumaat ni Sayyidina Muhammad Sayyidina bawa anak-anak tahfiz, kata Tok Guru, tarilah dalam 40 orang. Sayyidina Muhammad awal pagi matahari tak naik lagi, tak tinggi lagi, Sayyidina Muhammad jadi mula di tapak tu, Sayyidina Muhammad jadi baca Yasin mayang hajat. Contohnya baca Yasin mayang hajat. Pasal apa baca Yasin? Sebab Yasin ialah Yasin lima quri aslahu, kata Rasulullah. Yasin mengikut apa yang kita niatkan. Yasin kita baca mengikut apa yang kita tujuan dengan. Mayang hajat, kita minta Allah buka fail untuk rumah yang kita nak dirikan tu. Sayyidina Muhammad maknanya segala-gala tentu mula dia. Sebab rumah ni kalau tak kena letak, berantu. Sebelum orang kita hidup, ada hak lain duduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya, kalau kita tak mula dengan betul, nanti tidur, kita duduk dalam rumah tu tak boleh tidur. Makhluk tu kata rumah tu rumah dia juga, kita buat kat dia juga, jenuh kita. Itu contohnya. Perlu pada orang agama, ulama, Tok Guru, ustaz cerita macam mana cara nak buat rumah pula. Soalan saya nama Tok Guru, ni rumah nak buat ni, Tok Guru ada pandangan tak? Plan ada dah? Main nak tengok. Soalan saya nama musalla dah. Musalla lupa Tok Guru. Tu lah. Tu Tok Guru dia ajak. Musalla kena ada tempat sembahyang. Soalan Sayyidina Muhammad. Pun macam tu bukan berarti hanya di tempat namanya musalla sahaja kita boleh sembahyang. Kalau hanya musalla sahaja boleh sembahyang, semua tempat dalam rumah tak boleh sembahyang, tak jadi ke? Maksudnya di tapak boleh sembahyang, ruang tamu lagi-lagi, dalam bilik tidur boleh sembahyang, maknanya bersih. Ada senama. Macam mana nak buat bagi bersih? Okey, tandai jangan bagi sama dengan lantai. Lantai kena bawah supaya air tak mercik, tak masuk dalam bilik. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad. Ini pandangan Tok Guru.
Baru Tok Guru ajak anak-anak nak keluar tandas, basuh dulu kaki. Nak keluar tandas, ajak anak-anak basuh kaki dulu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Itu pedoman. Lagi Tok Guru, bilik sakit ada? Bilik sakit. Bilik sakit tak ada, rumah sakit ada. Rumah sakit semua tahu. Bilik sakit. Jangan duk fikir nak duduk dalam rumah. Kita sihat sepanjang masa. Ada masa kita sakit, tak boleh bangkit. Dia tak boleh bangkit. Sahabat Sayyidina Muhammad, bilik sakit ni tujuan dia tentulah berak kencing, boleh corak ayak pi. Lepas tu sahabat Sayyidina Muhammad, kita boleh semayang, beribadat sesaat kita sakit. Bila kita sakit, tu benar dia. Kalau rumah macam contohnya, tak ada boleh sakit, dia kena cari apa? Bukan troli apa? Wheelchair tu nak tolak, nak kena angkat apa semua. Kalau kita kurus tak apa, ni kita gemuk. Kalau ada orang yang dia tak gemuk pun, dia kurus tapi rangka dia ragam, berat. Ni masalah senang contoh keperluan kita kepada para ahli ulama. Buat rumah pula, kalau kita tak kena buat rumah kita tu panas. Sahabat Sayyidina Muhammad, panas bukan sebab tak ada aircon. Panas ni masuk dalam rumah tu tak syok duk, badannya bergelisah. Sahabat Sayyidina Muhammad, walaupun ada aircon tak boleh duk, panas. Tengok bini kira nak marah, bini tengok lelaki kira nak marah, panas. Tahu dah macam mana cara buka pintu dia masuk? Tahu tak macam mana cara Sahabat Sayyidina Muhammad nak bagi sejuk? Buat pintu rumah menghadap habis boleh ke arah kiblat. Kalau kiblat kau ni kan, Sahabat Sayyidina Muhammad, jangan buat pintu kau tu. Sahabat Sayyidina Muhammad, okey macam ni, okey. Kalau kiblat kau ni, jadi kita tu habis boleh menghadap kiblat. Itu untuk menunjukkan rumah benar ni. Subhanallah, Sahabat Sayyidina Muhammad. Baik. Tu pandangan selaras dengan agama. Kiblat tu penting. Nak buat rumah, Sahabat Sayyidina Muhammad, jadi nak buat rumah, kiblat tu penting. Nak buat macam mana? Kita mungkin tak boleh buat rumah menghadap kiblat. Pasal rumah kita tu kotak ke apa ni, segi ke, tapi sehabis mungkin boleh menghadap kiblat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi itulah keutamaan orang alim dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Nak berniaga contohnya. Guru saya ni sedang nak berniaga. Nak berniaga apa? Nak berniaga burger tu pun. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berniaga apa pun tak apa. Tapi niat kena betul tu pun. Macam mana tak guru niat betul tu? Niat nak keluarkan zakat. Oh, nampak tak dia punya? Dia mesti agama. Dia mesti ada hubungan dengan agama. Nak keluar zakat. Tok Guru, saya nak tanya, kalau berniaga niat nak kaya tak boleh lah. Salah Sayyidina Muhammad, niat nak kaya tak mesti. Niat nak kaya, salah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, niat nak kaya banyak orang buat, tapi tak betul. Sebab kaya ni mudarat. Faham tak? Mudarat tak mudarat, tengok Nabi kata, uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Itu mudaratnya kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, dia perlihatkan neraka kepadaku, maka yang ku tengok dalam neraka ramai orang perempuan, ramai orang kaya. Tu tak berani tu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Pasal apa? Sebab orang kaya yang menyebabkan ramai terjun neraka sebab takabur, sombong, rasa hebat, rasa kebaik. Sebab Nabi dah habaq lah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Nabi sebut tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya, maksudnya sayyidina Muhammad, ada sebesar zarrah dari takabur. Tak boleh masuk syurga. Tuhan yang paling Tuhan benci sekali orang yang takabur. Selalunya susah orang nak jaga hati kalau dia duit banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah nak jaga hati. Susah nak jaga hati tu sebab dia akan conformkan dia, aku kaya. Allah sekali. Sebenarnya tak boleh kata kita kaya. Kita kena kata Allah Maha Kaya. Kita ni siapa? Allah bagi tahu dah, wa antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir kepada Allah. Kita fakir, yang kaya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita kata kita kaya, kita telah bersyirik khafi. Salah. Lepas tu orang kaya yang sebenar-benar kaya, Nabi kata al-ghina ghina nafsi. Orang kaya itu kaya jiwa. Itu baru kaya sungguh. Salah Sayyidina Muhammad. Orang kaya kalau dia dah ada satu lembah daripada emas, satu lembah tu emas semua, dia nak lagi satu lembah lagi emas, berarti dia kaya tak? Tak kaya. Walaupun tak ada duit, tapi cukup dengan apa yang ada. Tak minta ke orang. Tu kaya yang sebenarnya. Nabi kata al-ghina ghina nafsi. Kaya sebenar, kaya jiwa. Jadi yang betulnya nak berniaga ni apa? Nak keluarkan zakat. Salah Sayyidina Muhammad. Keluarkan zakat tu mana apa? Kaya. Tapi tak boleh. Tapi kita tak conformkan kita kaya. Kita kata Allah Maha Kaya. Jadi kalau berniaga, masalah Sayyidina Muhammad, kalau dia boleh maintain 20,000 dalam simpanan, masalah Sayyidina Muhammad, setahun kaya tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau 20,000 duk kurang, orang tak kena keluar zakat, tak kaya lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Kaya nak cukup, nak keluar pula, tak kaya lah tu. Tapi kalau 20,000, masalah Sayyidina Muhammad, dia tetap, itu kena keluar zakat. Baik. Apa untuk keluar zakat? Berkat. Salah Sayyidina Muhammad. Berkat macam mana? Kita akan bertambah pendapatan kita. Sebab az-zakatu an-numu. Zakat itu makna numu. Numu maknanya subur. Salah Sayyidina Muhammad. Harta kita bertambah dengan boleh keluarkan zakat. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi satu contoh Tok Guru kata berniaga, niat keluarkan zakat. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sampai bila-bila pun Tok Guru, minggu ni Tok Guru rasa macam merosot sikit lah berniaga. Kata mai tak? Berniaga macam mana? Salah sayyidina. Tok Guru dia berniaga macam mana? Berniaga macam biasa Tok Guru. Salah sayyidina Muhammad. Duha mayang. Tak Tok Guru lupa. Mayang duha kata Tok Guru. Jangan tinggal 4 rakaat. Salah Sayyidina Muhammad. Saya buat 2 Tok Guru. Hang menega kan? Orang menega kena buat 4, tak boleh buat 2. Pasal apa? Sebab 4 memurahkan rezeki. 2 tu asas. Oh Tok Guru, buat dah Tok Guru tapi tak apa kena juga tu. Tak kena. Buat 4. Dengan menega kan masalah Sayyidina Muhammad. Tok Guru masalah pula Tok Guru. Masalah apa pula? Allah tarik panjang tu, masalah sangat tu. Allah. Hang 24 kan? Dua kan? 4 Tok Guru. Buat 8. 8 pula Tok Guru. Banyaknya Tok Guru. Hang nak selesai masalah hang tak? Tak. 8 tu menyelesaikan masalah. Faham tak? Kalau Tok Guru tak apa, tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pentingnya orang alim, ulama dalam hidup kita. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah,
Orang alim itu pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang alim itu pilihan Allah. Siapa yang Allah nak dia jadi orang alim? Mana orang yang ada ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah bagi dia faham perkara yang berkaitan agama. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah bagi dia faham perkara yang berkaitan agama. Contoh macam tadi tu. Faham tak? Kadang-kadang agama ni dia faham mentah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia faham mentah yang belum diproses. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang proseskan begini siapa? Orang yang faham perkara agama. Siapa tu? Orang alim. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Maksud saya, kadang-kadang agama ni kita tak reti nak adjust, tak bagi betul dengan kehidupan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi selepas diproses, baru kita faham, oh, kalau macam ni. Contoh kahwin contohnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kahwin ni dia perkara agama. Bila nak kahwin, orang cari lah, pergi menengok sana, menengok sini. Bila dah dapat dah hak kita kata Musallallahu alaihi Muhammad, hak kenal tu, orang bahasa kita dia panggil menengok. Menengok ni pergi sana, orang balik gambar Sallallahu alaihi Muhammad. Kenal tak? Tak mau mak. Pasal apa? Tak muka macam mak. Sallallahu alaihi Muhammad. Contohnya. Jadi sana tak kenal. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu dapat. Dapat tu merisik pula. Merisik ni mana apa? Hantar spy pergi risik. Itu panggil risik kan? Itu bukan, risikan ni bukan kerja James Bond ya. Kerja orang yang dihantar untuk pergi merisik. Perempuan ni macam mana? Rumah dia macam mana? Keluar rumah dia macam mana? Keluar rumah dengan siapa? Semua tu risikan. Sampai puas hati Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi confirm nak kahwin. Okey. Nak kahwin ni apa tujuan dia? Kalau kahwin tu perkara agama lah. Tapi kalau tak diproses perkahwinan tu, jadi kahwin macam biasa, macam orang lain kahwin. Jadi bila kahwin Sallallahu alaihi Muhammad, tujuan yang pertama sekali nak melahirkan zuriat yang soleh. Tu awal-awal sekali. Kalau nak melahirkan zuriat yang soleh, Sallallahu alaihi Muhammad mesti cari isteri yang solehah. Kalaupun kita dah soleh, isteri tak solehah, takkan dapat melahirkan anak yang soleh ataupun solehah. Takkan mampu. Sebab dia duduk tempat kita menabur benih. Orang perempuan ni Allah sebut dia ialah ladang, tempat bercucuk tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Sallallahu alaihi Muhammad. Datangilah ladang kamu ikut suka kamu. Berarti kamu nak jimat isteri kamu macam mana, ikut suka kamu. Yang saya nak habaknya, Allah kata orang perempuan tu ladang. Kalau benih punya hebat, beli pada Australia Sallallahu alaihi Muhammad, balik lempak ya, nak tumbuh tak tumbuh. Mesti tanah tu elok, subur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya sebab tu dia kena ada kursus perkahwinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya setiap bahagian dalam perkahwinan ni semua bergerak serentak, selaras dengan agama. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh, orang perempuan dah 4 bulan 10 hari. Nak tanya, kalau 4 bulan 10 hari tu, seseorang tu akan ditiupkan roh dah ke dalam rahim dia.
Pengalaman ibu-ibu yang ada ni masalah Sayyidina Muhammad macam mana? Dia rasa bergerak. Dia abang bergerak dah bang. Bergerak dah. Nak buat apa? Nak buat apa gerak? Agak-agak kalau bergerak nak buat apa? Nak buat apa tak tahu. Bayang 2 rakaat. Allah SWT. Bayang 2 rakaat. Bayang 2 rakaat. Salah selamat sebab 2 rakaat tu isteri boleh semayang, suami boleh semayang. Seorang perempuan mengandung, dia sentiasa dapat semayang. Salah selamat. Bayang 2 rakaat. Doa kita sangat mustajab ketika tu. Untuk anak tu, nak bagi anak jadi apa? Nak anak macam mana? Salah selamat. Nak minta pula kena tahu. Kalau Tok Guru tak tahu nak minta apa. 3 perkara. Yang pertama agama, minta agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua minta ilmu, yang ketiga minta cerdik. Berakal. Yang pertama minta agama, yang kedua minta ilmu, yang kedua minta akal. 3 perkara ni. Allah SWT. Agama maknanya soleh ataupun solehah. Ya Allah, aku bagilah anak aku ni ya Allah jadi orang soleh. Sahadat Sayyidina Muhammad. Yang kedua minta ilmu. Ya Allah bagilah anak aku ni ada ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga minta akal. 3 perkara. Agama penting, ilmu penting, akal penting. 3 perkara ni. Kalau 3 perkara ni ada, tak apa. Sempurnalah anak tu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Kalau agama, berarti dia berakhlak mulia. Sahadat Sayyidina Muhammad. Kalau berilmu, kalau saya spesifik terus. Allah Tuhanku jadikanlah anak-anakku lah kena tambah cucu. Jadikanlah anak-anakku, cucu-cucuku, masalah anak-anak yang soleh, solehah, ulama lagi cerdik. Spesifik terus. Minta anak jadi ulama. Sahadat Sayyidina Muhammad. Lepas tu minta anak kita cerdik. Sebab banyak anak kalau tak cerdik, nak suruh sebut dia tak boleh nak sebut tak kerti. Sebab otak tak cerdik. Jadi bila nak jadi ulama, lagilah kena otak cerdik. Salah Sayyidina Muhammad kena ingat hukum, nak hafal Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pedoman. Lepas tu nak bagi lekat pula anak dalam perut, takut dia gugur, ada juga amalan dia. Salah Sayyidina Muhammad. Nampak tak? Setiap bahagian bergerakkan tu semua berpandu pada agama. Ini saya nak bagi amalan. Salah Sayyidina Muhammad. Bagi para suami yang isterinya dah lekat dah, lekat dalam perut tu, masalah Sayyidina Muhammad, bila doktor dah sahkan kata dah lekat dah, suami letak tangan di pusat isteri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni usammihi Muhammadan waj'alhu dzakaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni usammihi Muhammadan waj'alhu dzakaran. Allahumma inni usammihi Muhammadan waj'alhu dzakaran. Sahadat Sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, aku namakan dia Muhammad dan jadikan dia lelaki. Itu doa Sahadat Sayyidina Muhammad. Itu doa. Baik, pasal apa penting lelaki? Sebab dia penyambung zuriat kita. Kalau anak semua perempuan, Sahadat Sayyidina Muhammad, nanti nama kita habis. Faham tak? Tak ada binti. Tak ada bin kita, perempuan semua. Semua binti. Nama kita hilang, habislah. Dekat tu lah nama kita. Anak-anak lelaki dia sambung. Cucu, cicit, bin tu ada. Maknanya waris kita tu ada. Sahadat Sayyidina Muhammad. Baik.
Lepas tu minta. Kalau Tuhan bagi lelaki, Alhamdulillah, salah Sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan tak bagi lelaki pun, Alhamdulillah. Tapi doa tu mesti kata, Allahumma inni usamihi Muhammadan waj'alhu dzakara. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu, ni baru bab mengandung ni. Salah Sayyidina Muhammad. Balik rumah, setiap kali ada peluang, tak tangan terperut isteri, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah SAW. Fatihah, hadiah pada Rasulullah. Lepas tu, ya Allah Tuhanku, jadi kalau anak aku ni anak yang soleh, soleha, ulama, lagi cerdik. Jadi kita nak apa? Salah Sayyidina Muhammad. Nak apa? Nak apa? Jadi setiap kali sentiasa berpanjangan. Ada peluang, tak tangan, doa. Ada peluang, tak tangan, ada perut isteri, doa. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka keperluan dalam hidup ni, semua kita perlu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas keilmuannya untuk menyelamatkan kita semua di dunia dan menyelamatkan kita semua di akhirat esok. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, untuk itu buatlah pelaburan. Anak kita hantar ke tahfiz, sekolah agama, pondok, dengan harapan anak kita jadi ulama. Allah Sayyidina Muhammad. Dulu kesedaran ni tak ada. Hari ni dah ada kesedaran dalam masyarakat kita dah. Allah Sayyidina Muhammad. Kita hari ni ibu-ibu ayah dah banyak Tuhan bagi kesedaran untuk menyelamatkan anak pada hari depan. Dia cerita dia, masalah Sayyidina Muhammad, kalau mak ayah ni hantar ke bukan tempat melahirkan ulama, masalah Sayyidina Muhammad, baliknya dia macam orang zaman jahiliah membunuh anak ketika kecil. Masalah Sayyidina Muhammad. Orang dulu-dulu zaman jahiliah bunuh anak ketika kecil. Jadi tidak mengasaskan anak-anak dengan pendidikan Islam, berarti macam orang jahiliah bunuh anak dulu. Masa depan anak tu kritikal. Dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia tak erti nak menyelesaikan masalah dia berpandukan agama. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebab itu doa yang Allah ajak, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tu jangan tinggal. Tak menikah lagi, bacalah, wahai Tuhan kami, jadikanlah isteri-isteri kami, Sahabat Sayyidina Muhammad, anak-anak kami penunjuk mata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan tolong jadikan kami itu siapa? Isteri kita, Sahabat Sayyidina Muhammad, anak-anak kita, zuriat kita, pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Maknanya Sahabat Sayyidina Muhammad, ini tujuan perkahwinan, untuk melahirkan pemimpin kepada umat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Maka itulah keperluan melahirkan anak-anak yang soleh. Sahabat Sayyidina Muhammad. Melahirkan anak-anak yang solehah kalau dia perempuan. Okey, laki-laki kita faham, nak jadi pemimpin kepada orang ramai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak jadi pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Perempuan pula, Sayyidina Sayyidina Muhammad, pemimpin kepada masyarakat dia, masyarakat perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, jadi pendidik kepada zuriat anak-anak dia. Sebab kita ni banyak jadi dengan sebab mak. Sayyidina Muhammad. Ayah banyak dulu, ayah cari makan, ayah kerja. Anak banyak duduk dengan mak. Lepas tu bila saya jumpa orang main rumah, suami isteri, masalah Sayyidina Muhammad, saya tanya, kerja apa? Dia perabak kerja dia. Saya tanya isteri dia, kerja juga? Tak, ustaz, duduk rumah. Hebat. Salah Sayyidina Muhammad. Mungkin seseorang tu dia rasa hebat kalau dia ada kerjaya. Salah Sayyidina Muhammad. Kerja apa? Kerja sekian-sekian kerja.
Salah Sayyidina Muhammad, tentu seseorang tu akan rasa heran. Kerja apa? Tak kerja apa Ustaz? Duduk rumah. Duduk rumah Ustaz, suruh rumah. Hebat. Hebat tak mana? Sebab dia akan dapat melahirkan anak yang lebih daripada orang kerja. Orang kerja bagi masa tak banyak ke anak. Kalau dapat pengasuh yang ada ilmu, masalah Sayyidina Muhammad yang bertakwa, untung. Tapi kalau pengasuh tu tak ada background agama, masalah Sayyidina Muhammad, critical. Sebab dia banyak duduk dengan orang pengasuh. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau mak sendiri belah, habis lah, tak ada challenge lah. Masalah Sayyidina Muhammad terbaik mak belah, sebab mak belah dengan hati dia. Anak-anak ni sekalipun duit banyak, ayah duit banyak, harta benda banyak, tapi tak bagi kasih sayang sepenuh, dia takkan jadi orang. Anak-anak ni bila dapat kasih sayang sepenuh daripada mak, sahabat Sayyidina Muhammad, dia akan jadi insan yang berguna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang kata mak ni sebuah sekolah. Kata ulama, al-ummu madrasatun in a'dataha. Sahabat Sayyidina Muhammad, ibu itu sebuah sekolah jika kamu persiapkan ia sebagai sebuah sekolah. Walaupun anak kita bakal jumpa beribu-ribu lagi guru, tapi guru pertama mesti mak kita. Mesti mak. Sahabat Sayyidina Muhammad, apa mak nak ajak? Yang pertama, mak mesti mengajak Quran. Quran tu anak mesti dapat kat mak. Sahabat Sayyidina Muhammad, anak tu akan jadi ulama. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tu katakan kepentingan orang yang ada ilmu, masalah Sayyidina Muhammad boleh membentuk orang lain. Dan mak ni dia akan bentuk kita macam mana dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Kedah, kalau orang nak entah belakang, dia suruh minta izin dulu. Anak-anak terlari. Hai, lari tu belakang orang. Rasa galak sangat lah. Hai, ya Allah, apa lari belakang makcik tu? Wah, tu ajak didik adab. Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila besar, ajak. Nak lalu belakang orang minta izin. Lalu belakang malu. Lalulah. Tu dia panggil adab. Kalau tak ajak, tak reti. Kalau jalan depan orang, tunduk. Orang tengok, baguslah budak-budak ni. Salah semua. Tapi ada budak tak reti. Syung sana, jom sini, pasal tak ajak adab. Pergi rumah orang, Allahu Akbar. Bukan duduk atas cushion, lompat atas cushion. Lompat. Bukan sekat tu. Hak tempat duduk pun, naik duduk juga. Orang kata tu dia. Orang tak kata apa lah. Tapi orang kata nanti, teruk mak dah. Teruk ayah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa nak ajak ni? Mak. Mak mengajar adab. Kalau mak tak semai adab, tak ada. Salah. Kadang-kadang tak reti nak ajak. Budak-budak hari lagi susah nak ajak. Pasal apa susah nak ajak adab? Makan tu dia makan macam-macam. Cekedis apa, kopok ni. Makan tu menyebabkan susah nak ajak adab. Payah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau kita nak ajak adab, dia mesti mula dengan makan. Sebab itu Allah kata, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Allah kata pada kekasih-kasih dia, wahai para rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kulu minat tayyibat, makan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah amal yang soleh. Makan tu penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, sebab itu waktu saya tengok satu orang ulama daripada India, almarhum Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi, tok guru pada Syekh Fahmi Zamzam almarhum. Dia main di Malaysia waktu saya umur 16 tahun. Dia main di Derang, Salah semua. Waktu 34. Kita duk ngaji soal Sayyidina Muhammad, akhlak Nabi kan. Bila tengok dia semacam hak kita ngaji.
Zaman tu orang tak tahu lagi qasidah. Tapi diorang dah pandai dah. Mereka dah berqasidah dah. Syekh Fahmi tu dia orang alul madih Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila budak-budak diorang ni Salah Sayyidina Muhammad sambut dia dengan qasidah, waktu part yang menarik hati dia buat macam ni. Dia balik-balikkan tangan dia. Nabi kita macam tu. Kalau Nabi kita seronok, Nabi kita balik, Nabi kita balik-balikkan tangan. Tu akhlak Rasulullah. Dia jalan cepat. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu dia main dengan Syekh, dengan Maulana Salman. Maulana Salman waktu tu muda ni, lah ni dah jadi ulama sangat besar lah. Maulana Salman kalau dia cakap Arab, orang kata dia Arab. Fasih. Salah Sayyidina Muhammad. Sedap daripada Arab lagi cakap. Salah Sayyidina Muhammad. Bila cik tengok, siapa mak dia? Mana Abul Hasan tu, siapa mak dia? Maknya ialah seorang pengarang kitab sirah. Tu dia mak pun, tu anak macam tu. Sebab anak yang hebat, mak dia mesti hebat. Salah Sayyidina. Didikan ibu membekas dalam hati. Sebab mak ni dia didik bukan sekali dia doa. Didik dia doa. Salah tu jadi. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, tengoklah ulama besar-besar, kita kena kaji, tengok siapa mak dia. Sama juga macam seseorang yang hebat. Seorang yang hebat, dia mesti belakangnya seorang isteri yang hebat. Orang lelaki-lelaki ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau di rumah dia tak seronok, di luar dia tak hebat. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau suami ni dikontrol oleh bini je, tak hebat. Suami dia tak boleh kontrol dia. Salah Sayyidina Muhammad. Dia ada dunia ada sendiri. Isteri nak kena menghayati dunia suami dia. Salah Sayyidina Muhammad. Suami nak pergi meeting. Abang, sehari mana balik pukul apa? Pukul 3 balik. Pukul 3 tau bang? 3. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, tu kalah tu. Saya pukul 3 tak balik, dia telefon lah. Balik lewat. Abang kata pukul 3. Ni pukul berapa ni? Suami dia takkan jadi orang hebat. Dikontrol. Dia kena jadi backup pada suami. Salah sama. Kalau suami dia pendakwah, dia bagi semangat untuk keluar berdakwah. Kalau suami dia satu orang ahli perniagaan, jadi dia support perniagaan suami dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Apa segala, dia mesti menghayati karier suami dia. Dia bukan pangkah, dia kena right. Ini semua pangkah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka daripada hadis dapat kita faham kepentingan para ulama dan ulama pilihan Allah untuk umat ini. Siapa-siapa yang kita tengok dia ada bakat-bakat, yang anak-anak datang mengaji ni, sahabat Sayyidina Muhammad. Ni reti ni depa dengar ni. Walaupun depa kecil-kecil lagi, tapi cara dengar ni nampak cara macam dia tok guru sahabat Sayyidina Muhammad. Budak-budak ni dia bukan main hidup lagi, dia buat nak mengisak ni, boleh tunggu ni dekat sejam ni, insya-Allah ada ulama dia tu. Allah Subhanahu amin. Mudah-mudahan. Ya subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan umat ini dengan kita berusaha mewujudkan Musa'adah Sayyidina Muhammad, pusat-pusat pendidikan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bantu kita dengan kita sendiri melahirkan ulama dalam zuriat kita, insya-Allah, dan melahirkan ulama dalam bangsa dan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.